Selamat datang ke channel Cik Genas. Minta tolong respon. Saya tak unmute ni. Memang saya pasang mic ni. Boleh dengar tak? Tadi tak boleh dengar, cikgu. Baru dengar. Tadi tak boleh, sekarang baru boleh. Okey, baik. Saya risau sebab tu saya nak awak komunikasi sebab takut nanti habis 1 jam kelas saya, rupa-rupa saya bercakap seseorang ni. Okey, baik. Boleh dengar jelas ke ataupun kurang jelas? Boleh sesiapa tolong respon? Sebab saya takut nanti macam tadi takut tak jelas. Jelas? Okey, baik. Terima kasih atas maklum balas. Boleh tak saya nak minta bantuan daripada murid lelaki untuk wakil bacaan doa? Siapa nak sukarela hari ni? Silakan. Ada tak yang boleh pimpin bacaan doa pada pagi ni? Cepat. Hari ni tak boleh lebih daripada 12.40. Saya nak bekerja ke sekolah. Nak tunaikan solat Jumaat. Boleh tak sesiapa? Pelajar Muslimin. Kita cari Luqman, boleh Luqman? Luqman punya mic okey tak? Cepat nak dengar bacaan doa je. Bukan suruh nyanyi apa ke tak. Kita lupa dah doa apa. Cikgu panggil saya, cikgu. Ya. Luqman, boleh pimpin bacaan doa pada pagi ni? Ya, saya panggil Luqman. Ya, cikgu. Boleh bantu pimpin bacaan doa? Boleh, cikgu. Boleh? Okey, kalau tak ada apa-apa rasanya dah boleh mula dah kot. Dekat sangat kalau kita nak tunggu yang lain ni. Okey, saya dengan seketikanya menyebut Luqman Hakim untuk memimpin bacaan doa kita pada pagi ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshu alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Luqman Hakim atas pimpinan kita pada hari ini. Baik, semua dah tengok pada screen share saya tu. Saya paparkan ni supaya awak tak terlupa untuk isi kehadiran. Okey, baik. Tadi sebenarnya saya tak paparkan tajuk dan juga objektif pembelajaran dekat dalam grup. Okey, jadi saya copy dan paste balik. Masing-masing boleh rujuk dekat ruangan chat berkaitan dengan tajuk dan juga objektif pembelajaran. Okey, saya nak cuba pembaruan yang baru ni. Tajuk dan objektif ni saya bagi dekat dalam sesi kelas saja. Supaya benda ni menjadi sulit lah. Siapa yang tak masuk kelas tu dia tak tahulah. Saya tak nak ada berlaku sebarang ketidaktelusan. Dalam istilah dia menipu dah. Dia tak masuk kelas saya, dia ambil tajuk, objektif dan juga maklumat-maklumat dekat dalam grup Telegram, kemudian diisi dekat dalam My School Channel. Okey, baik. Tapi saya percaya insyaAllah pelajar-pelajar daripada kelas saya ni semuanya jujur dan juga amanah. Jadi sepatutnya tak ada berlaku macam tu lah, insyaAllah. Okey, untuk hari ni boleh nampak paparan pada kelas kita? Kalau boleh nampak, okey. Kita nak buat beberapa aktiviti. Sekiranya kalau ada soalan yang saya tanya, kalau anda jelas ataupun boleh faham dan clear dengan apa yang saya nyatakan, awak raise your hand. Okay, angkat tangan, button pada raise your hand tu. Boleh ni soalan ni, boleh tak? Raise your hand. Supaya saya tahu pelajar saya sentiasa bersama saya pada setiap waktu. Okey, terima kasih semua. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa, kita terus kepada sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Seperti mana yang awak semua dapat lihat, saya jelaskan balik tajuk pembelajaran kita pada hari ini
ialah berkaitan dengan bab yang ke-9, iaitu sumber semula jadi utama dan juga kerjasama ekonomi di dunia. Okey, dalam tajuk ni dia sebenarnya dipecah kepada dua. Satu tajuk berkaitan dengan sumber semula jadi, satu lagi tak jelas juga lagi macam kena tekuk dengan bantal suara. Alamak, saya dah habis kuat dah ni suara saya ni. Nanti tunggulah, saya tengah tunggu mikrofon baru saya sampai. Tapi tak sampai-sampai lagi. Nanti insyaAllah minggu depan harapnya boleh clear lah. Okey, memang masih tak berapa dengar ke suara saya? Kalau tak dengar, minta tolong respon dekat ruangan chat. Tak jelas. Sebab kalau ikutkan saya ni dah pakai loudspeaker dah suara saya ni. Takut nanti saya bercakap awak tak dengar. Boleh dengar ke? Dengar tapi tak jelas. Cikgu dengar tapi tak jelas. Dengar tapi tak jelas. Saya pun tak tahulah, minggu ni teruk betul lah saya punya mikrofon ni. Semua kelas jadi macam ni. Okey, kalau yang ni boleh dengar tak? Yang saya cakap ni boleh jelas ke ataupun lagi teruk daripada yang sebelum ni? Minta tolong respon sikit. Sama cikgu. Sama Tahu apa masalahnya? Sama? Sama cikgu. Saya tak tahu nak buat macam mana lagi dah ni. Okey, sekejap Dia bunyi macam mana tu? Tak jelas langsung. Dia tak jelas sebab macam kena halang. Mikrofon tu macam kena halang sesuatu. Mikrofon macam kena halang Okey, kalau yang ni boleh dengar tak? Sama juga cikgu. Sama juga. Untuk pengetahuan awak semua, saya ada 3 mikrofon. 3 mikrofon. Yang satu mikrofon ni dia untuk dua punya input. Tapi kalau masih lagi tak dengar tu, saya tak pasti silapnya di mana. Tapi ke mana nak buat sebab kalau saya buka satu lagi mic, dia akan berlaku gema. Berlaku gema yang macam kita dengar bunyi benda berdesing tu. Takut nanti tak lagi teruk. Saya harap boleh kita teruskan ke? Sebab kalau tidak saya dah tak tahu nak buat macam mana dah sesi ni. Boleh Boleh cikgu. Okey, baik. Terima kasih. Tak apa, nanti kalau tak dengar, kalau tak faham boleh tanya kemudian lah sebab saya dah sehabis kuat dah suara saya ni. Lagi kuat daripada waktu saya mengajar kat dalam kelas lagi. Okey, baik. Kita tengok kepada tajuk hari ini. Objektif pembelajaran dia ialah kita lihat yang pertamanya, tajuk bab yang ke-9 ini, kita akan dapat mengenal pasti sumber semula jadi utama di dunia. Kemudian objektif yang kedua, kita akan dapat menjelaskan taburan sumber semula jadi utama di dunia. Walau bagaimanapun, saya tak pasti mungkin sempat ataupun tidak sesi kelas kita menghabiskan kedua-dua objektif ini sebab memandangkan kita dah rugi 15 minit, kita baru je bermula. Jadi kita cuba untuk mempelajari setakat yang sempat untuk hari ini. Boleh Okey. Kita lihat yang pertama, yang objektif pembelajaran dan juga pengajaran. Di akhir sesi, diharap anda semua dapat mengenal pasti sumber semula jadi di dunia. Tajuk ni kita dah pernah belajar sebelum ini. Okey, tapi apa yang kita belajar sebelum ini hanyalah berkisahkan berkenaan dengan sumber semula jadi di Malaysia saja. Tapi untuk tajuk bab yang ke-9, kita akan masuk kepada sumber semula jadi dunia. Okey, ni skop dia dah jadi lebih besar dan juga lebih luas. Yang mana sebenarnya tajuk ini sangat seronok dan saya harap anda semua dapat faham tajuk ini dengan baik. Okey, pada tajuk 9.2 kita tengok perakhiran dia menjelaskan taburan sumber. Okey, berdasarkan tajuk ini kita akan melihat taburan lokasi sumber-sumber semula jadi yang terdapat di dunia. Jadi berdasarkan taburan ini, saya harap awak dapat yang pertamanya tahu di mana
yang pertamanya tahu jenis-jenis sumber, kemudian tahu taburan sumber. Okey. Yang mana sepatutnya dia tak jadi sukar lah. Tajuk ni senang je sebenarnya. Jangan risau. Boleh Boleh Okey, tu. kalau boleh dengar boleh tolong respon. Saya takut nak bercakap seorang lagi nanti. Okey, terima kasih. Okey, kita lihat seterusnya. Yang pertama 9.1 iaitu taburan sumber semula jadi utama di dunia. Sumber tenaga penting kepada pembangunan sesebuah negara. Kerana kalau tak nampak sumber tenaga terbagi kepada dua seperti mana yang kita dah belajar dalam tajuk bab yang ke-6 tempoh hari. Dia tak lari pun. Benda yang sama je. Iaitu terbagi kepada dua, sumber bahan bakar dan juga sumber tenaga alternatif. Kalau kita belajar masa tajuk bab yang ke-6 dulu, kita belajar dia terbagi kepada dua, iaitu bahan logam dan juga bukan logam. Masih lagi benda yang sama. Jangan pening-pening kita belajar benda yang sama je. Cumanya di sini dipecahkan kategori bahan logam dan bukan logam itu kepada yang pertama sumber bahan bakar dan yang kedua iaitu sumber tenaga alternatif. Baik, kita lihat yang pertama iaitu sumber tenaga bahan bakar. Sumber tenaga bahan bakar merujuk kepada sumber mineral petroleum, gas asli dan juga arang batu. Manakala sumber tenaga alternatif, siapa boleh jelaskan secara ringkas apakah yang dimaksudkan dengan alternatif? Boleh minta tolong respon supaya saya tahu, pelajar-pelajar saya faham apakah yang dimaksudkan dengan alternatif. Kalau tak boleh gunakan mic, boleh dekat ruangan chat. Siapa yang faham apa dia maksud alternatif? Boleh tolong respon. Alternatif ni macam jalan pintas. Alternatif ni macam jalan pintas. Baik. Bagus. Itu adalah lebih kurang untuk kita senang faham. Maksudnya jalan pintas ni kita ada kaedah lain. Yang lebih senang kita faham tu, kalau tidak ada cara begini, kita ada kaedah yang lain. Itu maksud alternatif. Yang dimaksudkan di sini ialah sekiranya bahan yang kita tengok kategori yang pertama tadi, iaitu sumber bahan bakar, kalau kata benda itu dah tak ada lagi, kita ada kaedah lain. Kita ada kaedah lain yang boleh menggantikan sumber bahan bakar tadi. Jelas ya? Antaranya, sebelum ni kita dah belajar sumber alternatif yang terdapat di Malaysia. Antaranya kita ada sumber tenaga suria. Kemudian kita ada sumber tenaga angin. Tapi kesemua sumber tenaga itu tidak digunakan secara meluas. Kenapa? Kenapa tak digunakan secara meluas? Siapa nak respon? Siapa boleh respon? Kenapa sumber tenaga suria, kenapa tenaga angin tidak digunakan secara meluas di Malaysia? Sebaliknya kita menggunakan sumber tenaga hidroelektrik. Sebelum kita nak teruskan sesi pembelajaran ni, awak kena tahu dulu kenapa. Sebab kita nak kaitkan kenapa luar negara tak pakai hidroelektrik. Itu kita kena tahu. Kita jangan compare. Kita kata kenapa dia tak pakai hidroelektrik. Kita pakai hidroelektrik, pakailah hidroelektrik juga. Nanti negara lain pun akan kata kenapa Malaysia tak pakai tenaga suria. Kenapa tak pakai tenaga ombak? Kenapa tak pakai tenaga biomas? Siapa nak respon? Siapa boleh respon? Silakan. Boleh? Siapa-siapa respon? Kalau tak boleh guna mic, boleh gunakan fungsi chat. Ya, Aisyah Fahani nampak macam nak cuba jawab tadi. Silakan. Kos yang tinggi. Kos yang tinggi. Okey, baik. Ada lagi? Daripada yang lain-lain? Okey, tadi Aisyah dah bagi respon, iaitu salah satunya kos yang tinggi. Betul. Itu adalah salah satunya. Antara sebab lain, kenapa kita tidak menggunakan tenaga alternatif yang lain? Kenapa kita memonopoli? Okey, macam contoh Hamdi respon, iaitu TNB. Kerana Tenaga Nasional Berhad, kita lihat mereka ini memonopoli. Memonopoli ni maksudnya
istilah lain dia ialah dia conquer. Dia conquer satu Malaysia dengan cara apa istilah dia? Memberi khidmat penggunaan tenaga elektrik melalui penggunaan jana kuasa hidroelektrik. Okey, sebab kita di Malaysia, kita mempunyai banyak sungai. Okey, banyak sungai-sungai yang mana sungai-sungai ini mempunyai aliran air yang deras. Oleh yang demikian, kawasan negara kita juga banyak kawasan yang berbukit. Kita mampu untuk menyekat jumlah air. Kita mampu mengekang air dekat kawasan tanah tinggi dengan cara membina empangan. Okay? Jadi, sumber tenaga air tadi menjadi keutamaan kita di Malaysia untuk menjana kuasa elektrik. Berbeza dengan luar negara. Luar negara dia tidak ada sungai-sungai yang beraliran deras sebagai contoh. Jadi mereka menggunakan tenaga lain sebagai alternatif untuk mendapatkan sumber tenaga yang sama macam kita. Sebagai contoh di Jepun. Okey, di Jepun walaupun mereka ada sungai, tetapi mereka lebih menggunakan teknologi tenaga suria, menggunakan panel solar untuk mendapatkan tenaga elektrik. Okay, kalau kita lihat nanti, kita akan mempelajari antaranya di beberapa buah negara lain. Sebagai contoh, dekat luar negara lain, mereka menggunakan ombak. Okay, mereka menggunakan tenaga mesra alam yang lain. Sebagai contoh, angin. Mereka menggunakan tenaga pasang surut air sebagai alternatif bagaimana untuk menjana tenaga elektrik. Jelas nanti kita akan tengok satu persatu insyaAllah. Okey, di sini sumber tenaga alternatif dunia ni kita akan belajar, iaitu yang pertama kita ada tenaga ombak, kemudian kita ada tenaga angin, tenaga geotermal, tenaga air, sama macam kita tenaga air tu, hidroelektrik, tenaga suria dan juga tenaga biomas. Okey, jelas Okey, kalau jelas kita tengok kepada yang pertama. Semua boleh faham Okey. Berdasarkan peta dunia ini, berdasarkan peta dunia ini, saya harap semua pelajar-pelajar saya dapat lihat dengan jelas. Okey, kita ada beberapa tenaga alternatif dunia. Okay, antaranya kita lihat lokasi-lokasi. Okey, di sini saya minta kerjasama semua. Kerjasama yang baik daripada anda semua untuk memahami dan juga menguasai taburan. Okey, maksud saya nak awak kena faham dengan jelas maksud taburan sebab saya takut nanti awak jadi keliru bila keluar dekat dalam soalan peperiksaan. Dia kata di manakah taburan sebagai taburan tenaga petroleum. Jadi awak tak faham apa benda taburan berterabur ke apa, tidak. Taburan itu merujuk kepada lokasi. Okey, lokasi sesuatu sumber itu berada. Sebagai contoh, kita kata hari ini kita mempelajari taburan. Taburan sumber tenaga alternatif. Tiba-tiba jadi keras lah. Sumber tenaga alternatif. Berdasarkan peta, kita boleh rujuk. Tenaga alternatif seperti gas asli terdapat dengan banyaknya di Amerika Syarikat. Bukan sahaja di Amerika Syarikat. Kita di Malaysia pun ada juga gas asli. Kita juga ada petroleum. Cuma Amerika Syarikat adalah merupakan negara pengeluar utama. Contoh di sini dekat paparan dekat dalam peta dunia yang saya share ni, semua lokasi-lokasi taburan ini merujuk kepada taburan utama. Negara utama yang menggunakan sumber tenaga alternatif tersebut. Boleh faham Kalau jelas sila raise your hand. Okey, baik. Terima kasih. Okey. Berdasarkan peta ni, kita tak banyak pun sebenarnya untuk kita ingat semua jenis sumber tenaga ni. Saya nak tanya, agak-agak boleh tak ingat lokasi-lokasi ni semua? Sebab untuk pengetahuan awak semua, soalan peperiksaan geografi tidak akan lari daripada penggunaan peta. Jelas yang di situ? Soalan peperiksaan geografi tidak akan lari daripada penggunaan peta. Maksudnya,
memang akan wajib ada peta dekat dalam soalan exam, dan dia boleh tanya berdasarkan apa saja sumber. Tak kira dah dalam tajuk tingkatan 3 ni berkaitan dengan sumber mineral ke, berkaitan dengan taburan penduduk ke, ataupun berkaitan dengan taburan hidupan liar dan juga tumbuh-tumbuhan semula jadi yang kita dah belajar sebelum ini. Peta ni awak kena aware, kena berhati-hati. Jadi saya nak tanya sekali lagi, boleh tak kuasai peta ni berpandukan jenis-jenis tenaga yang kita akan belajar nanti? Boleh tak? Kalau boleh, tolong angkat tangan. Ya, Puteri Maisara, boleh ke? Ataupun ada nak tanya soalan? Silakan. Tak ada. Jadi rasa-rasa boleh tak? Tak banyak pun, tak sampai 10 pun benda ni. Nanti macam mana tu? Sebenarnya saya ada yang inovasi permainan ring tu. Kalau ikutkan kita boleh main di sekolah, tapi disebabkan tak dapat bersemuka ni, jadi inovasi tu tak dapat nak dimanfaatkan lah. Cuma tengoklah nanti insyaAllah kalau kita dah dapat kembali ke sekolah, kita akan gunakan permainan tu untuk kita jadikan sebagai alat bantu mengajar untuk awak faham dengan lebih baik tajuk-tajuk yang kita dah pelajari ini. Okey, baik. Kita terus pergi kepada sumber tenaga yang pertama, iaitu sumber petroleum di negara Arab Saudi. Negara Arab Saudi ni merupakan negara di bahagian Timur Tengah. Okay? Merupakan antara negara-negara yang kaya dengan sumber bahan api, iaitu petroleum. Oleh yang demikian, sebab itulah Amerika Syarikat bertungkus lumus. Ini kita nak cerita dari segi krisis dan juga kesan. Bertungkus lumus cuba untuk menakluk, cuba untuk conquer negara-negara Arab ini. Kenapa? Allah Ta'ala dah jadikan baik negara Islam ini mempunyai sumber petroleum. Yang mana kita tahu sumber petroleum ini menjadi sumber bahan bakar kepada penggunaan seluruh umat di dunia. Jadi walaupun negara-negara macam contoh kita lah, tidak sekaya macam Amerika, tidak secanggih macam negara mereka, tidak maju mereka, tapi Allah dah bagi nikmat kepada negara-negara penduduk Islam mempunyai sumber-sumber mineral yang boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan negara tersebut. Okey, seperti yang kita tengok bagaimana Amerika Syarikat cuba untuk menguasai negara-negara Arab ini. Mereka menjadikan siapa boleh respon. Saya nak tengok pengetahuan sikit berkaitan dengan isu semasa dunia. Siapa nak respon? Macam mana Amerika cuba nak takluk negara-negara Islam ini? Siapa nak respon? Silakan. Saya suka nak dengar buah fikiran anak-anak murid saya. Silakan. Aina, dah lama tak dengar suara Aina. Ni kalau panggil nama dia ni, tiba-tiba terus left ni. Akil, tengok Akil. Terus lari je. Masuk-masuk kejap dengar saya tanya soalan, terus left. Saya tukar akaun cikgu. Ada lagi. Gurau je Akil Tahu tu, ada nampak nama Akil naik sebenarnya. Okey, Khairin ada tak Khairin? Khairin nampak mic on tadi. Dia nak jawab tu. Boleh tak sesiapa cuba respon pada soalan saya? Responlah. Saya nak dengar suara dan buah fikiran awak. InsyaAllah tak ada yang salah, tak ada yang... Ibu Khairin mana tu? Khairin mana tu Ibu? Silakan Faris. Okey, tak apa. Kalau ya, kalau tak dengar ke ataupun tak faham, boleh tanya dekat ruangan chat. Okey, saya teruskan sebab takut nanti akan ganggu saya security. Okey. Amerika Syarikat, dia melihat kepada sumber mineral negara dia sendiri. Apabila dia merasakan, sebab mereka ni dah buat kajian terhadap kebergantungan sumber mineral mereka terhadap penggunaan dia. Okay?
Yang mana dia dah tengok berdasarkan penggunaan sumber mineral yang dia guna daripada negara dia, satu ketika nanti mereka akan kehabisan sumber mineral. Jadi apa yang berlaku ialah dia takluk negara-negara Islam ni. Sebagai contoh macam kita tengok, mengapa dia serang Iraq? Sebab dia sebenarnya nak dapatkan sumber petroleum tu. Sebenarnya ni dah masuk tajuk lain ni. Dia dah masuk tajuk kesan dan juga krisis. Tapi saya nak cerita supaya awak faham. Okey? Dia takluk negara Iraq sebab dia dapat kuasai minyak yang ada di Iraq. Jadi apa yang berlaku? Semua minyak di Iraq dia angkut bawa balik. Dan dia gunakan. Jadi dalam masa yang sama, sumber mineral dekat negara dia tak usik. Okey? Jadi sumber negara dekat negara dia tidak usik. Jadi untungnya pada dia, apabila negara-negara lain dah habis sumber mineral, habis minyak, dah habis petroleum dekat dunia lain, dia masih lagi ada sumber bahan bakar. Nampak tak betapa cerdiknya Amerika Syarikat? Jadi apa yang berlaku? Lepas ni, dia cari gali balik minyak tu, kemudian dia akan jual semula kepada negara-negara lain dengan cara mendapatkan keuntungan. Dan dia boleh memonopoli ekonomi minyak dunia. Lepas ni kalau dia kata dia nak letak harga RM10 seliter, suka hati dia lah sebab dia yang kuasai minyak dunia sekarang. Contohlah selepas ini sebagai contoh itu sebab mereka cuba untuk kuasai minyak di Iraq. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Aku nanti larat nanti. Okey, kegiatan perlombongan menjadi sumber pendapatan yang penting untuk membangunkan negara-negara ini. Salah sebuah negara tersebut adalah negara Arab Saudi. Kita ada banyak lagi. Contohnya kita ada negara Oman, kita ada negara Kuwait. Negara Oman sebenarnya adalah merupakan antara negara yang paling kaya juga sebenarnya, kerana negara Oman begitu banyak sumber minyak. Kalau siapa yang pernah pergi ke Oman, saya cerita sikit pengalaman pernah sampai ke negara Oman, transit apabila melakukan umrah pada tahun dah lama dah sebelum ni. Nilai mata wang negara Oman begitu tinggi. Harga nilai mata wang dia lagi tinggi daripada Amerika Syarikat. Sebagai contoh, saya nak cerita sikit ekonomi berkaitan dengan ekonomi. Sebagai contoh, perbezaan antara nilai mata wang kita Malaysia dengan Amerika Syarikat, contoh RM4.20 duit kita, ringgit Malaysia RM4.20 duit kita baru jadi $1 Amerika Syarikat. Okey, tu kita dah anggap besar kita dah anggap besar tu sebab kita nak beli barang keluaran macam contohlah, cikgu saya beli ni iPhone. iPhone saya ni $1,000. $1,000. Kalau duit Malaysia berapa ribu? Siapa nak respon? Siapa nak respon? RM4,000 lebih. RM4,000 lebih, bagus. Beza dia sebab setiap $1 dia kita kena bayar RM4.20. Okey, siapa tahu berapa nilai mata wang Oman? Oman ni awak pernah dengar tak negara Oman ni? Oman ni tak pernah dengar pun. Oman ni kita dengar kadang-kadang bila RM11 je tu. tilawah Al-Quran, ya? Berapa Oman? RM11 RM11. Last saya pergi dulu adalah RM7 lebih. RM7 lebih duit kita baru jadi satu Oman dia. Awak cuba bayangkan. Duit dia dengan duit Amerika lagi tinggi duit dia. Cuba bayangkan. Saya pergi, nasib baiklah kebetulan transit ke negara Oman tu hanya dalam tempoh 12 jam je. Kalau katalah dalam tempoh sehari tu mungkin kita nak makan, mungkin kita nak beli-beli barang, terkejut. Sepinggan nasi mungkin pada dia harga satu Oman. Kita kena bayar RM7 lebih. Kalau harga dia 10 Oman, maksudnya sepinggan nasi tu dah jadi RM70 lebih. Awak cuba bayangkan betapa tingginya nilai mata wang negara Oman. Negara dia ni negara terkenal dengan apa? Tak ada apa pun dengan negara padang pasir. Negara padang pasir, tapi dia mempunyai
reserve minyak petroleum yang cukup banyak. Sama lah dengan negara Kuwait. Okey, kalau kita tengok dekat dalam gambar ni, ini adalah proses cari gali minyak di atas permukaan bumi, daratan. Beza dengan kita di Malaysia. Minyak petroleum kita di Malaysia semuanya berada dekat dalam laut. Jadi kaedah melombong petroleum kita di Malaysia adalah menggunakan kaedah pelantar. Yang mana awak tengok cerita Pascal tu, yang cerita Pascal yang dia pergi selamatkan orang yang dicolek dekat atas pelantar minyak. Itulah pelantar minyak kita, pelantar minyak cari gali petroleum dan juga gas asli. Beza dekat negara-negara lain selain daripada Malaysia dan juga Brunei, inilah dia punya gambaran dia. Struktur bangunan dia. Mereka tak keluarkan kos yang tinggi pun sebab dia bina dekat atas darat. Okay, jadi kita ni memerlukan kos yang tinggi. Kena angkut semua bahan binaan, pergi ke tengah laut, pasang benda tu. Okay, pasang benda tu satu persatu. Bukan datang seketol tiba-tiba je terus jadi. Tidak. Jadi kos kita begitu tinggi. Berbeza dengan negara Arab Saudi. Kalau awak nak tahu, dekat Arab Saudi ni, 1 liter minyak dia, kos dia hanya 30 sen. 30 sen seliter. 30 sen ke 80 sen? Kalau tak silap saya 30 sen seliter. Jadi penduduk negara dia tak ada masalah berkaitan dengan minyak. Pergilah nak pergi mana-mana nak mengata-kata, hari-hari nak pergi bersiap-siap pun tak ada masalah. Sebab minyak dia begitu murah. Berbeza dengan minyak Malaysia. Jelas tak? Boleh faham tak apa yang saya sampaikan? Angkat tangan, raise your hand. Boleh. Boleh, okey, baik. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, saya nak bawa anda semua untuk lihat bagaimanakah kaedah perlobongan petroleum di negara Arab Saudi. Okey, video ni saya share. Rasanya macam tak dapat banyak ni. Sebab saya banyak sangat bercerita, awak tengoklah Okey, kita tengok video ni. There's a king of oil. It has to be Saudi Aramco. It is the largest energy company in the world and actually the largest single producer of crude at over 10 million barrels a day. It's extraordinary. Saudi Aramco produces 1 out of 9 barrels consumed every single day around the world. What does that mean? It's bigger than ExxonMobil, Shell, BP. All the giants around the world can't stand on the same platform as Saudi Aramco. It has some of the largest proven oil reserves in the world. They counted at 261 billion barrels. We had a chance to go in to the empty quarter, the southern half of the country, in this vast desert landscape where they found nearly 20 billion barrels into one field. So everywhere they poke a straw in Saudi Arabia, they seem to find oil. They are the lowest cost producer of a barrel of oil in the world. Saudi Aramco has a very lofty goal to create a $2 trillion company. That's about 4 times the size of Apple Computer. The goal is here to sell up to 5% of the company, extract some of that money out of Saudi Aramco, spend it within Saudi Arabia to diversify outside the oil sector where they can. Okey, kita dah lihat video tadi. Pada permulaan video tu, semua boleh nampak dengan jelas dinyatakan negara Arab Saudi mengeluarkan 10 juta barrel sehari. Apa dia barrel? Siapa nak respon? Apa dia barrel? Tong. Barrel ni merujuk kepada tong, iaitu tong drum. Awak boleh bayangkan tak tong drum tu yang sebesar saiz lebih kurang 1 pemeluk lebih, 2 pemeluk tu, Arab Saudi mengeluarkan lebih kurang 10 juta tong sehari pengeluaran minyak mentah dia. Itu baru nilai sehari. Kalau sebulan, berapa trilion jumlah dia. Sebab itu awak tengok di akhir video tadi dia compare. Jumlah pengeluaran dia hampir 1 trilion, 1 ke 2 trilion tadi. Yang mana nilai tu lebih bersamaan kepada 4 kali ganda profit, keuntungan Apple hanya kerana jualan minyak sahaja. Tengok betapa untungnya jual minyak. Bukan jual minyak mengorat, jual minyak mentah. Okey, kita tengok yang seterusnya. Ini macam tak ada pergi jauh ni. Okey,
Sumber tenaga yang seterusnya iaitu gas asli di Amerika Syarikat. Amerika Syarikat merupakan antara negara pengeluar dan juga pengguna utama gas asli dunia. Pengeluar utama dan juga pengguna utama. Negara ini adalah merupakan negara yang terawal melombong gas asli pada sekitar tahun 1940-an. Pada tahun 2016, kira-kira 33% jumlah tenaga dihasilkan daripada sumber gas asli. Ini dia, kita tengok begitu besarnya loji pelombongan gas asli. Kita pun ada di Malaysia, cuma tidaklah sebesar yang ini. Okey, kita tengok yang seterusnya iaitu arang batu. Okey, negara Rusia merupakan negara pengeluar terbesar. Di sini kita dapat lihat Rusia mempunyai simpanan arang batu terbesar di dunia selepas negara Amerika Syarikat. Okey, semua dapat lihat jentera ini. Okey, sebenarnya saya nak bagikan gambaran pada awak. Jentera ini, kalau kita tengok dalam gambar ni macam ni kan, sebenarnya sangat-sangatlah besar. Okey, yang mana kalau tak silap saya pernah tengok dokumentari pelombongan arang batu ni, saiz jentera ni lebih kurang bersamaan dengan, rasanya lebih kot, bangunan aspuri sekolah kita. Okey, awak cuba bayangkan, jentera ni besar, dia lagi besar daripada bangunan asrama aspuri ataupun asrama aspura sekolah kita. Saiz dia. Cuba bayangkan, ni saiz dia bergerak daripada satu lokasi ke satu lokasi untuk menggali sumber arang batu. Okay? Khususnya di negara Rusia. Okay, kita lihat di sini dia kata, hampir 14% daripada keseluruhan tenaga dijanakan melalui penggunaan arang batu. Kita pun ada arang batu tapi tak banyak di Malaysia. Okay? Seperti yang kita dah belajar sebelum ni. Negara ini adalah merupakan negara terbesar yang menggunakan sumber arang batu. Sebab dia ada banyak benda ni, jadi dia memanfaatkan semua jenis benda menggunakan arang batu. Okey. Kita lihat pula kepada sumber tenaga yang seterusnya, iaitu tenaga geotermal. Tenaga geotermal terdapat di negara Iceland kerana di Iceland terkenal kerana tenaga geotermalnya terletak di kawasan gunung berapi yang masih lagi aktif. Okay, kalau awak lihat ni, mereka membina loji-loji ini di kawasan yang berhampiran dengan gunung berapi yang masih lagi aktif. Risiko dia amat tinggi. Risiko tinggi tu bukan saja apabila berlakunya gempa bumi keluar lahar gunung berapi, tetapi kepada gegaran yang berlaku. Kemungkinan gegaran yang berlaku boleh mengakibatkan struktur bangunan ini rosak, musnah dan sebagainya. Okey, kita lihat. Kolam geotermal merujuk kepada kolam air bawah tanah yang dipanaskan oleh magma. Magma atau apa? Bukan magma asrama tu bukan. Okay, magma ni adalah lahar yang keluar daripada perut bumi tu. Yang keluar tu kita panggil lava. Okey, apabila air kolam yang panas ini mencapai tahap didih, wap panas akan terhasil. Kita tengok sini, ini dah wap panas yang menghambur keluar ni. Okey, wap panas akan meresap dan muncul ke permukaan bumi melalui rekahan dan membentuk perigi air panas yang kita namakan dia sebagai glacier. Okey, kegunaan sumber tenaga ini telah pun diperluaskan. Contohnya seperti di kilang-kilang untuk tujuan memanaskan kolam renang, rumah hijau dan berfungsi untuk mencairkan salji. Okay, sebab dia akan gunakan untuk tempat-tempat tertentu. Apabila musim sejuk, mereka akan memanfaatkan wap panas tadi untuk mencairkan salji. Okey, kita lihat sebentar bagaimana tenaga geotermal ini digunakan.
Bordering the Arctic Circle, Iceland is home to some of the largest glaciers in Europe. But under the cold surface, the Earth is bursting with heat. Anna Wairimu Mwanje has travelled from Kenya, trying to uncover the wonders of Iceland's geothermal power. When you're studying geology, to me, it's like you're in an adventure and you want to unravel what was happening in the past. Iceland sits on the boundary of two tectonic plates that have been shifting apart by 2 centimeters per year. The separation of the plates allows lava to move closer to the Earth's surface, creating numerous volcanoes and geothermal fields, which heat up underground water and steam. Anna is among a selected group of scientists from more than 50 developing countries. They are participating in a geothermal training program at the United Nations University, UNU. It's very important to expand the use of renewables, and especially in the developing countries, because that is where most of the increment in energy use will be. Ingvar Fridolfsson is the director of the UNU geothermal training program based in Reykjavik. This program has already trained more than 500 scientists and engineers from countries around the world with geothermal potential like Kenya. I think geothermal is the future. It is a resource that is renewable and it's a clean energy. We don't have to pollute. It is one of the ways of securing our energy for the future. Okey, semua dapat lihat video tadi. Itu adalah merupakan bagaimana kaedah geoterma digunakan di negara, contohnya seperti di Iceland. Okey, boleh nampak video tadi? Kalau nampak, minta tolong respon, raise your hand. Okey, baik, terima kasih atas maklum balas. Kita sambung sesi pembelajaran kita. Okey, kita lihat yang seterusnya, iaitu sumber tenaga angin di negara Belanda. Okey, tenaga angin digunakan untuk menjana elektrik dengan cara memasangkan turbin angin di kawasan tempat yang lapang, luas dan yang terdapat tiupan angin yang kuat serta stabil dan juga berterusan. Okey, kalau siapa pernah tengok movie yang terbaru dekat on demand dekat dalam Astro, dia ada satu cerita bertajuk Tenet. Okey, tajuk cerita Tenet tu satu-satunya kelainan yang dibawa, dia tunjukkan mereka berlakon di kawasan kincir angin di tengah-tengah laut. Okey, kalau kita tengok dekat dalam contoh paparan ini hanya di kawasan tepi pinggir laut je. Tapi yang dia berlakon tu di tengah-tengah laut. Okay, kincir angin tu berada jauh di tengah laut. Nak pergi tu kena naik bot dan juga kapal. Apabila dia sampai dekat kawasan kincir angin ni, dia masuk dan menginap di dalam kincir angin ni. Jadi satu perkongsian yang memang begitu bagus lah, berdasarkan daripada video tu kita dapat lihat secara mendalam bagaimana rupa bentuk dalam kincir angin ni. Kincir angin ni memang sama macam ni, cumanya di tengah-tengah laut. Okey, kita tengok di sini dia kata kipas-kipas angin yang lebih moden digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik, terutamanya di negara Belanda. Okay, kita tengok pula video berkaitan dengan tenaga angin. Okey, saya nak jelaskan sesuatu di sini. Saya rasa mungkin saya tak boleh nak pergi banyak untuk hari ni sebab berkaitan juga dengan mic saya ni, saya kesal juga sebab takut saya dah terpaksa mengeluarkan suara yang begitu banyak, tapi takut awak tak dapat input yang begitu berkualiti. Saya rasa mungkin saya simpan dulu sedikit tajuk ni untuk saya huraikan dengan lebih banyak pada minggu hadapan. Nanti saya akan tunggu insyaAllah mikrofon yang baru saya tiba. Nanti rasanya mungkin dah boleh selesaikanlah isu ni sebab saya rasa saya dah sakit tekak sangat dah ni sebab terpaksa bercakap dengan suara yang begitu kuat.
Okey, kita tengok video ni ya. Wind is a powerful source of energy on our planet. In fact, many of us have seen it in action, propelling sailboats across open seas or turning the blades of a farm's windmill to grind grain or pump water. Modern wind turbines are basically sleeker, higher-tech versions of the windmills of the past. But instead of using the wind to do farm work, they're designed to convert wind energy into electricity. Here's how it works. Wind blowing across a turbine's blade creates more pressure on one side of the blade than the other. This causes the mechanism of all three connected blades to turn. This rotation pushes on a series of spinning parts inside the body of the turbine, which in turn spins a generator, producing electricity. Because wind is always blowing somewhere across the surface of the Earth, it's considered a renewable resource. And because the only thing required to turn a wind turbine is moving air, wind farms emit no greenhouse gases. However, even though it's clean and abundant, there are a number of reasons we still don't use wind power more widely. The first, and perhaps most important, is that the wind doesn't always blow, at least not always in the same spot, and technologies for storing lots of electricity for later use are currently very expensive. Another problem is location. It doesn't make sense to put wind farms just anywhere. The best sites are open, windy places, which are often far from city centers where energy demand is greatest. So, long transmission lines are necessary to move the electricity to where it's needed. Finally, while wind farms are relatively cheap to operate, they cost a lot to build, especially in comparison to existing coal and natural gas power plants. The result is that many wind projects simply never get off the ground. At the moment, wind power makes up only a small portion of the electricity produced in America, but it's a rapidly growing industry that many experts believe could one day slash fossil fuel consumption. And just like solar, it will become cheaper and easier to use if we can find better ways to store the electrical energy it generates. Okey, kita dah dapat lihat video berkaitan dengan bagaimana negara Belanda. Kita tengok pada sejarah bagaimana kincir angin ini bermula. Asalnya mereka membina kincir angin bertujuan untuk mengisar bijirin. Mengisar bijirin gandum daripada negara Belanda ni. Sebab kita tahu mereka menggunakan menggunakan gandum sebagai makanan utama mereka. Jadi mereka perlu hancurkan gandum tu. Jadi yang kita kenali dulu macam ikonik negara Belanda tu, dia buat windmill windmill yang macam kipas yang besar tu. Itu adalah asal usul dia. Tapi bila mana negara dia mengambil inisiatif melalui kemajuan yang ada, mereka reka bentuk windmill yang baru, iaitu kincir angin yang baru, dan kita dapat lihat begitu banyaknya kincir angin ini dibina. Tetapi kosnya juga agak tinggi. Dan antara yang lain, kerana kincir angin ini mereka terpaksa bina, dia boleh bergerak 360 darjah. Itu adalah satu cabaran. Kerana angin tidak bergerak secara lurus. Dia boleh datang daripada pelbagai arah. Bila mana pada satu ketika dulu mereka gagal nak bina benda ni dengan baik. Sebab apa? Dia hanya menghala ke arah satu arah je. Jadi dia terpaksa inovasi, dia terpaksa ubah suai, dan akhirnya kincir angin mereka boleh bergerak mengikut arah putaran angin semasa. Angin bertiup dari arah utara, kipas tu akan beralih menghala ke arah utara. Okey, jelas ya? Baik, kita tengok kepada yang seterusnya. Tenaga ombak di negara Perancis. Okey, kedudukan negara Perancis menghadap ke arah lautan Atlantik, antara laut yang terbesar, yang mempunyai tiupan angin yang kuat, membolehkan negara itu menggunakan tenaga ombak untuk menjana kuasa elektrik. Wah, bagaimana pula ni? Nanti kalau ada video kita tengok. Okey, Perancis juga merupakan negara pertama di dunia yang memperkenalkan kaedah penggunaan tenaga ombak. Okey, kita lihat ya. Kita lihat. Oh, tak ada video. Nanti kalau ada video saya sharekan, insya-Allah. Okey, yang seterusnya,
tenaga suria di Jepun. Okey, kalau kita perhatikan dekat kawasan rumah-rumah di negara Jepun semuanya dilengkapi dengan penggunaan panel solar. Okay, Jepun merupakan negara pengeluar tenaga suria sel fotovoltaik PV terbesar di dunia. Sebab dia adalah negara utama, negara yang paling banyak menggunakan tenaga suria. Kenapa? Kenapa pakai tenaga suria? Kerana tenaga suria adalah tenaga yang mesra alam. Okay? Datangnya daripada sumber tenaga cahaya matahari. Panel suria digunakan untuk memerangkau haba daripada sinar matahari dan menukarkannya kepada tenaga elektrik. Okey, saya tertarik nak kongsi ada satu inovasi yang cuba diperkenalkan oleh daripada Bash Awak kalau tak silap saya. Yang dia kata dia nak reka alat apa, saya tak ingat. Tapi panel solar dia akan berfungsi, kumpulan siapa kalau boleh tolong respon. Ada itu, saya tak ingat kumpulan mana. Panel solar dia kata, okay, boleh bergerak mengikut arah kedudukan matahari. Okay, seperti yang kita maklum, sebab kalau macam contoh kita tengok panel solar dekat atas bumbung ni, dia akan statik di satu arah saja. Tapi dia kata inovasi dia nak menghasilkan panel solar yang boleh menyerap sumber tenaga matahari, dia mengikut kedudukan arah matahari tu. Maknanya waktu pagi kedudukan macam ni, bila waktu petang maknanya panel tu akan mengikut kedudukan cahaya matahari tu. Tu cadangan dia. Tapi kita maklum benda tu memang akan menelan kos yang begitu tinggi. Tapi tak apa, itu adalah satu idea dan juga inovasi yang cukup bagus yang boleh datang daripada peringkat umur awak tingkatan 3, itu dah memang cukup bagus lah. Okey, tahniah. Okey, kita tengok tenaga suria juga digunakan untuk memanaskan air. Ini terutama apabila kita lihat di negara Jepun ini, mereka mengalami kejadian 4 musim. Yang mana di bahagian utara Jepun mereka mengalami kejadian 4 musim. Ada ketikanya mereka mengalami musim sejuk, memerlukan tenaga suria untuk memanaskan sumber air di rumah. Okay, kemudian untuk menyalakan lampu dan juga menghidupkan radio ataupun televisyen. Okey, kita tengok sedikit video berkaitan dengan teknologi panel solar. Okey, dapat tengok tak video tadi? Cukup menarik kan? Okey, itu adalah salah satu teknologi terbaru yang mana kita tengok panel solar ini direka bentuk menyerupai alam semula jadi, iaitu bunga kan. Kita ambil mungkin dia mengilhamkan daripada bunga matahari itu sendiri. Jadi kita tengok betapa canggihnya peralatan ini. Dia boleh mengikut, dia boleh trace ikut arah kedudukan matahari, kemudian untuk mengelakkan daripada kerosakan dia boleh simpan diri dia sendiri apabila hari hujan, dan juga boleh disimpan pada waktu malam. Okay, begitu canggihnya teknologi tersebut. Okey, kita teruskan pada paparan yang terakhir. Saya rasa dah tak banyak lagi dah untuk kita tamatkan sesi PDP pada hari ini, iaitu sumber tenaga air. Okay, di negara China, ini merupakan antara empangan terbesar di dunia. Negara China mempunyai pantai yang panjang dan juga menggalakkan penggunaan tenaga air laut yang pasang dan juga surut. Sebenarnya ada satu lagi ni, teknologi pasang surut air. Tenaga pasang surut melibatkan pembinaan empangan di kawasan muara sungai ataupun teluk. Air pasang surut
yang kuat disalurkan untuk memusingkan turbin di empangan. Okay? Bila berlakunya pasang surut, tide. Berlaku setiap 12 jam. Okay, jadi kita boleh lihat nanti bagaimana pasang surut ini berfungsi. Tenaga elektrik yang dihasilkan disalurkan untuk kegunaan di rumah, industri, bangunan, perniagaan dan juga untuk tujuan pengairan. Okey, kita tengok tenaga hidroelektrik di China. Okey, ni video yang terakhir. Lepas ni kita tengok pada yang terakhir iaitu tenaga biomas. Construction projects don't come much bigger than dams. Used for power generation, water storage and flood control, these vast structures play a critical role in the lives of billions every day. But with dams positioned far from our cities and with their metrics becoming harder to fathom the larger they get, the real size of these structures often goes unappreciated by the people they serve. To correct this, we've travelled the world and compared the largest dams with well-known buildings to show their true scale. These engineering feats are not just big, they're damn big. Unlike skyscrapers, stadiums or bridges, the term dam covers a wide range of designs, sizes and functions that encompasses more than 800,000 structures worldwide. While this makes defining a single structure as the world's largest dam near impossible, a number of key metrics can be used to rank these incredible feats of engineering. Located in China's Sichuan province, Jingping 1 broke records in 2014 when it became the tallest dam ever constructed. The 305-metre structure is just 1 metre shorter than London's Shard and holds back 7.7 billion cubic metres of water, enough to submerge all of Manhattan in a 131-metre deep flood. With the 314-metre Shuangyangkao Dam in China and the 325-metre Bakhtiari Dam in Iran both currently under construction, Jingping 1's reign as the world's tallest dam will soon come to an end. Built to create jobs during the Great Depression of the 1930s and to boost the development of the American Southwest, the Hoover Dam was a true titan of its time. Towering 221 metres above the canyon floor, the vast structure stood taller than all but 6 of the country's tallest skyscrapers at the time and took 3.3 million cubic metres of concrete to construct, enough to pave a 4,000-kilometre highway from San Francisco to New York City. Holding back the mighty Colorado River, the Hoover Dam created Lake Mead, the largest reservoir in the United States to this day. Containing just over 40 cubic kilometres of water when it was first filled, enough to fill Sydney Harbour 80 times over, the capacity of the reservoir has reduced over time due to the accumulation of sediment deposits at the bottom, and its capacity now sits at 35.7 cubic kilometres. With an ongoing drought and increased water demand, Lake Mead currently sits at just 43% of its full capacity, and Lake Powell, the second largest reservoir in the United States, has held more water since 2013. Though concrete dams are big, embankment dams, typically made from rock and compacted earth, take size to the extreme. Located on the Indus River in Pakistan, the Tarbela Dam has the largest structural volume of any dam ever constructed and needed 153 million cubic metres of material, enough to cover the entire country of Monaco to a depth of 75 metres. Despite this accolade, the Tarbela Dam ranks surprisingly low in other metrics. The volume of water contained in its reservoir is just over 1/3 of that in Lake Mead, and its maximum energy output is just over a quarter of the world's largest hydroelectric dam.
With many of these structures used as hydroelectric power plants, installed capacity, or the combined output of all generators, is widely used as the measurement for ranking dams. By this metric, the Three Gorges Dam in China has been the world's largest since 2012, with 34 turbines and an installed capacity of 22,500 megawatts. Rising 181 metres and stretching for more than 2,300 metres across the Yangtze River, the dam is as long as 3 Burj Khalifas laid end to end, or 1,352 Jean-Claude Van Dams. The structure took more than 16 million cubic metres of concrete to complete, enough to construct 5 Hoover dams, and now holds back more than 39 cubic kilometres of water. NASA calculated that the mass contained in the dam's reservoir actually slowed the Earth's rotation by 0.06 microseconds. While the Three Gorges Dam pushed engineering to the extreme, the demands of our developing world and the needs of its ever-expanding population mean it's only a matter of time before an even larger dam is built. This video was made possible by Bluebeam. Learn more at the link below. And if you thought this video was damn good, and you'd like to get more from the definitive video channel for construction, subscribe to the B1M. Okey, kita dah dapat tengok video bagaimana penggunaan sumber tenaga hidroelektrik di negara China. Okey, banyak lokasi-lokasi pengembaraan, contohnya macam filem seperti cerita Transformer, kita tengok cerita animasi Boboiboy menggunakan latar belakang empangan. Kenapa? Sebab negara China sebenarnya sekarang ini sedang dalam keadaan ketakutan kerana kebimbangan oleh penduduk-penduduk di negara China setelah satu isu dikeluarkan kepada pemerintah mereka yang mana dia kata terdapat pergerakan bentuk muka bumi berlaku pada struktur empangan yang sekarang ini kita tahu empangan di negara China ni adalah merupakan empangan terbesar di dunia, yang mana dipanggil empangan tiga dam apa benda dah tadi. Empangan tersebut dengan panjangnya 3 kali ganda Burj Khalifa, yang begitu panjang ni dia punya rentangan dia ni. Jadi yang nak dikaitkan tadi adalah mereka takut sekiranya empangan itu pecah dan air yang berada dalam takungan itu boleh tiba ke bandar-bandar utama mereka. Dan kita tengok macam contoh cerita-cerita science fiction, berlakunya tsunami yang sapu bangunan, sapu semua jumlah penduduk yang ada dekat dunia tu. Macam itulah yang mereka takut sebenarnya. Ini kalau berlaku memang adalah salah satu malapetaka paling teruk. Okay, jadi mereka memang jaga betul-betul benda ni. Sebab kalau berlaku peperangan, tak payah serang tentera. Orang serang empangan dulu. Betul tak? Kan? Kalau berlakulah bergaduh dengan negara lain, dia target empangan ni dulu je. Pecah empangan ni, air itu akan secara automatik menjadi senjata kedua kepada pihak musuh. Sapu bersih semua apa yang ada dekat bandar-bandar yang berhampiran. Tak payah bandar berhampiran lah. Kita tengok tadi dekat dalam Discovery Channel tu sendiri kata air tu boleh memenuhi seluas sebesar bandar utama dekat Amerika rasanya. Awak cuba bayangkan. Itu dengan penuh air tu Itu sebagai contoh. Okey, kita pergi kepada paparan yang terakhir, iaitu sumber tenaga biomas. Saya yang terakhir dah. Okey, sumber tenaga biomas di India. Tenaga biomas adalah merupakan sisa pertanian, sisa kayu dan juga sisa peternakan. Tenaga biomas digunakan secara meluas di kawasan-kawasan perumahan dan juga industri bandar-bandar yang besar yang berpenduduk padat, contohnya seperti di Chennai, di New Delhi dan juga di Mumbai. Mereka menggunakan kayu dan juga bahan buangan binatang untuk dijadikan bahan bakar. Kayu dan juga bahan buangan binatang tu apa? Okey, kalau kayu ni
sisa-sisa kayu, sisa-sisa pokok-pokok kayu. Macam contoh kita di Malaysia pun kita ada guna, iaitu kita mengambil pelepah kelapa sawit, kita kisar jadikan bahan bakar. Tapi di India mereka juga menggunakan sisa najis tahi lembu, najis lembu itu untuk dikompres. Dikompres dia jadi macam ni. Kemudian benda tu dia boleh jadikan sebagai sumber bahan bakar. Dalam untuk kegunaan seperti macam ni lah, dalam industri yang besar-besar dan juga untuk kegunaan semasa. Okey, baik. Kita dah pun habis. Tajuk berkaitan dengan sumber semula jadi, tak dapat nak teruskan untuk tajuk yang seterusnya. Saya terpaksa hentikan sebab nak bekerja ke surau. Okey, saya nak minta bantuan. Okey, cuba perhatikan di bahagian bawah ruangan chat. Dekat sebelah chat tu ada ikon 3 segi tu. Kalau tak silap saya, mungkin cikgu lain pernah guna. Ada jumpa tak button activities? Cuba klik. Okey, kalau jumpa button activities, awak klik pada pool. Okey, pada ruangan pool ada soalan yang saya paparkan. Adakah anda telah dapat mengenal pasti sumber semula jadi utama dan juga taburan sumber semula jadi di dunia? Okey, ada 2 pilihan di situ, ya ataupun tidak. Sekiranya anda dah dapat faham dengan baik tajuk yang kita pelajari pada hari ini, vote pada ruangan ya. Kalau sekiranya memerlukan rancangan pembelajaran yang berterusan, tandakan pada ruangan tidak. Nanti insya-Allah saya akan cuba buat bimbingan yang seterusnya. Okey, minta tolong kerjasama semua untuk bagi respon sebelum kita tutup sesi pembelajaran kita sebentar lagi. Okey, itu adalah merupakan salah satu kaedah saya mendapatkan refleksi daripada anda semua, maklum balas yang mana nanti saya tahu pelajar saya faham ataupun tidak. Sebab kalau saya tanya macam ni, okay, faham tak? Semua nak angkat tangan. Jadi waktu tu angkat tangan, jadi saya tak dapat nak kira. Jadi melalui fungsi pool ni saya dapat maklum balas secara live lah. Okey, minta bantuan. Kita ada lebih kurang 70 orang. Yang baru respon hanya 25 orang saja. Baru 1/3. Mana lagi 2/3 minta tolong respon. Okey, baik. Sebelum kita tamatkan sesi PDP kita pada hari ini, saya buka sekiranya ada sebarang soalan pada anda yang ingin bertanya, silakan. Saya bagi 1 minit. Ada soalan nak tanya? Okey, baik. Tahniah Anwar Asif, berjaya masuk hari ini. Okey, baik. Kalau tidak ada apa-apa, rasanya kita dah boleh tutup sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, saya akan buka lagi Google Meet ni sehingga sampai habis lah. Maksudnya saya nak tunggu respon daripada yang soalan di bahagian poll. Okey, minta tolong yang lain-lain yang masih lagi belum bagi respon, tolong bagi respon. Dalam masa yang sama saya akan tutup kelas kita untuk pada hari ini. Terakhir daripada saya ucapkan jutaan terima kasih atas perlibatan anda semua, atas kehadiran pada hari ini, kerana berjaya sampai jam 12.45 bersama saya. Terima kasih sangat-sangat. Okey, kita tutup kelas dengan tasbih kafarah dan juga surah YS. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya akan tinggalkan ruangan putu macam tu. Nanti kalau apa-apa boleh respon kemudian ya. Okey, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Dah. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Banyak cikgu. Terima kasih cikgu. 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 Ya, sama-sama semua. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Salam cikgu. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Terima kasih.